sebelum Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rahman ya Rahim. Kita semua pada saat ini masih lagi berada di sini, masih lagi diberikan Allah kesempatan, masih lagi diberikan nyawa, masih lagi seluruh anggota badan kita ni boleh digerakkan. Bezanya kita ada nyawa dengan tak ada nyawa. Bila Allah tarik je nyawa kita, jari satu jari pun tak boleh diangkat, semuanya diuruskan oleh insan-insan yang lain. Masya Allah. Saya malam tadi, petang dan malam tadi, saya ada program di Kota Raja Ipoh Perak, satu tempat yang namanya Madrasah Kompleks Tarbiyah Rawdatul Jannah. Tempat itu adalah penaungnya Al-Fadil Tuan Guru Datuk Seri Hasan Ali almarhum pagi tadi kan. Program itu bermula daripada start daripada asar semalam, start ada kuliah asar saya di sana, lepas tu malam ada forum, pagi ni ada program lagi sampailah malam ini ke muncak, iaitu sepatutnya forum disebut oleh mereka mengembalikan nostalgia lama, forum hal ehwal Islam. Ingat tak, saya ingatlah masa saya kecil-kecil, satu-satunya rancangan agama di Malaysia, TV1, RTM, Forum Perdana Hal Ehwal Islam. Itu satu-satunya. Masa tu TV lain tak ada lagi siaran agama, masa tak ada slot agama. Masa tu saya ingat setiap dia akan buat Khamis malam Jumaat kan. Saya ingat mak ayah kita akan menunggu. Memang menunggu-nunggu, setiap minggu mesti tunggu Forum Perdana Hal Ehwal Islam TV1. Ketika itu kalau orang datang untuk maksudnya program seperti itu, penuh orang datang. Sekarang pun penuh juga. Kadang-kadang itu disusun oleh pihak penganjur untuk kehadiran itu supaya dipenuhkan. Hari ini banyak rancangan TV dah, betul kan? Dah banyak program-program rancangan agama. Jadi dulu antara panelisnya adalah Datuk Seri lah, Tuan Guru ni Hasanuddin, Masya Allah. Subhanallah. Jadi pada pagi tadi, on the way saya balik daripada Perak, masa itulah tahu berita pemergian almarhum. Subhanallah. Jadi kita ambil kesempatan ini, sama-sama kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah ila hadrati Nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa alihi wa ashabihi wali jami'il muslimin wal muslimat, wali syuhada, walil umara, walil ulama, walil mu'minin al mu'minat, al ahya'i minhum al amwat, walil ahya'i minhum al amwat, wal al ahya'i minhum al amwat, wa khususan ila abaina wa ummahatina, wa khususan ila al marhum al fadil Ustaz Hasanuddin Al-Fadil Ustaz Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sebenarnya memang rasa sebab tu. Sebab apa? Saya pergi ke Kota Raja tu, saya pergi ke Rawdatul Jannah tu kan. Nama tempat tu Rawdatul Jannah, Kompleks Rawdatul Jannah. Maksudnya taman-taman syurga kan. Lepas tu
malam tadi tu duduk dengan pengasas tu, dengan isteri dia, duduk bercerita pasal almarhum lah. Malam tadi sampai pukul 12 lebih macam tu. Habis forum pukul 11 lebih, duduk, ada birai tu duduk. Dia bercerita tentang kebaikan almarhum ni. Orang yang sangat tegas, orang yang sangat lembut, orang yang sangat berhemah, orang yang sangat mementingkan tentang ketelusan. Dia menyampaikan ilmu tu dengan jelas dan sebagainya. Dan tempat itu dia penau dan dia penaja utama, dan juga dialah yang berusaha mencari dana untuk membesarkan kawasan tu dan menghidupkan tempat tu. Kalau kita nak cari Kota Raja Ipoh Perak tu, akan keluarlah dekat Facebook. Mana para alim ulama ramai pergi kepada madrasah tu. Dulu ada belajar tahfiz dan sebagainya, sekarang ada pengajian-pengajian berkitab macam tu lah. Kalau bulan Ramadan tu dia tawarkan secara percuma, orang tua nak duduk situ untuk setiap malam ada pengajian, ada tadarus dan sebagainya. Subhanallah. Jadi itu di antara saham beliau lah. Selain daripada banyak-banyak lagi jariah yang almarhum Datuk Abu Hasan Dini. Masya Allah. Saya nak baca sikit. Ni dapat pesanan terakhir Allah yarham yang di-forwardkan, yang diwawarkan oleh sahabat daripada Seremban. Sebab kita tahu malam tadi adalah malam yang terakhir almarhum di Surah An-Nur, Bandar Seremban Selatan. Saya pernah di situ juga. Masa tu saya rasa Cikgu Mizi juga datang. Jadi malam tadi rakaman dibuat oleh Audu Kuliah. Itulah rakaman terakhir. Bayangkan ya, pagi ni meninggal dunia, malam tadi masih lagi menyampaikan ilmu dan dia masih sihat dan kuat. Masya Allah. Subhanallah. Ceramah bermula selepas maghrib, habis pukul 10 malam. Lamalah tu, dalam sejam setengah. Antara pesanan akhir almarhum sebut, solat tuan-tuan dan puan-puan, solat tu umpama buka bank account. Dia kata solat tu umpama buka bank account. Tanpa bank account tiada satu sen pun dapat menyimpan. Banyak mana pun ramai orang pun orang cuba sedekah dan nak menabung untuk tuan-tuan. Jika tuan-tuan tidak ada account, maka sia-sia sajalah. Ini hebatnya kata-kata orang ulama, orang alim. Dia kata macam ni kan, solat tu umpama bukan akaun bank. Kalau orang tak sembahyang, orang yang tak solat, kalau dia mati contohnya, orang sedekah Al-Fatihah, akaun bank tak ada, macam mana nak masuk? Kalau orang sedekah harta sekalipun, ni duit 10,000 ni untuk arwah ni, tapi orang tu tak sembahyang, nak masuk ke mana kalau akaun tak ada? Jadi dia sebut tu dalam sangat maksud dia. Masya Allah, bijak kan? Ni nak pesan, solat tu wajib. Kalau kita tak solat, dia akan sekat semua benda. Dan itulah amalan yang pertama yang akan ditanya, yang akan dihisap dalam kubur. Apabila solat diterima, jaga solat, Masya Allah, semua amalan tak payah dihisap, Allah terima. Tapi kalau banyak sedekah, jaga aurat, buat semua benda, pergi haji tapi tak jaga solat, yang lain tu Allah tak pandang. Subhanallah, Allah tak pandang. Maksudnya Masya Allah, kata-kata dia sangat mendalam. Dia kata walau orang cuba sedekah, orang nak menabung untuk kita, sia-sialah, sebab tak ada akaun. Kemudian yang terakhir kata-katanya, dia kata, saya pun dengar tadi Cikgu Mizi cakap, Cikgu Mizi Audu Kuliah kan, dia kata sebelum dia berhenti, lepas habis ceramah, dia bagi masa lebih kurang setengah jam. Dia cakap kalau ada apa-apa lagi soalan, tanya. Tanya terus malam ni, apa-apa soalan tanya. Sebab dia cakap lepas ni dah tak ada lagi dah. Ayat dia tu, lepas ni dah tak ada lagi dah. Maksudnya nak tanya apa-apa, tanyalah pada malam ni. Arwah ni semalam saya dengar cerita dekat Kota Raja tu, dia kata sebab arwah ni dalam keadaan yang umur pun dah lanjut, kadang-kadang bila dia ceramah, dia jarang juga buka soal jawab. Sebab apa? Biasanya lepas habis ceramah dia perlu rehat. Kami tak ganggu dia. Lepas habis ceramah dia cakap dia perlu rehat, dia nak rehat. Dia kata kami takkan ganggulah, bagi laluan. Sebab dia tok guru yang dah umur berapa kan, yang dah penat dalam kerja dakwah. Jadi subhanallah, malam tadi bila dia sebut macam tu, itu bukan kata-kata biasa.
Soalnya macam dia tahu kan. Memanglah orang alim ni Allah bagi, orang soleh ni Allah bagi dia rasa. Siapa nak tanya apa-apa malam ni je dia kata, mungkin esok, maksudnya bukan mungkin, dia kata lepas ni dah tak ada dah. Allahu Akbar. Beliau juga kan selalu kita lihat di kaca TV kan, di medan dakwah dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita menyayangi dia, kita mencintai dia. Allah sebut, Nabi Muhammad sebut dalam hadis, kamu akan berkumpul dengan orang-orang yang kamu cinta. Esok di padang mahsyar, insya-Allah kita semua akan dibangkitkan dengan para alim ulama yang benar, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua berjemaah masuk syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi pada tengah hari yang barakah ini, masya-Allah, walaupun hari ini kan cuti kan, alhamdulillah, walau bagaimanapun ramai lagi yang boleh hadir. Sebab saya tengok dekat Maidin, dekat mana-mana tu semua dah penuh, jam tadi. Tadi lalu adalah nak ni. Lalu tadi tu nak tembus sini tu kan, jalan tu memang jam. Maksudnya orang ambil peluang hari ni kebetulan cuti buat persiapan akhir kot untuk Ramadan, dan ada juga buat persiapan untuk hari raya. Tak salah buat persiapan awal hari raya supaya tak ganggu bulan Ramadan. Cari siap-siap semua baju raya anak ke apa ke, keperluan siap sebelum masuk Ramadan. Sebab kita tak nak Ramadan kita terganggu dengan tawaran-tawaran dunia dan tawaran manusia. Supaya tawaran Allah di bulan Ramadan nanti kita boleh manfaatkan, kita boleh dapat semaksimal yang mungkin, insya-Allah. Baiklah, hari ini kita nak baca juga kitab kecil kita ni kan, Penawar Hati ni. Siapakah orang yang bankrupt tajuknya. Tapi selepas tu kita akan baca khutbah terakhir Rasulullah di hujung bulan Sya'ban. Baiklah, siapakah orang yang bankrupt? Saya baca seorang-seorang sebab hadis dia panjang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qazafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhiza min khatayahum faturihat alayhi summa turiha finnar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah orang yang muflis? Siapa orang bankrupt? Sahabat menjawab, Nabi tanya siapa orang yang bankrupt, siapakah bagi kamu orang yang muflis? Sahabat menjawab, orang yang muflis di kalangan kami ialah orang yang tidak memiliki wang ataupun tak memiliki harta. Bagi kita pun macam itulah kan. Orang muflis ni orang tak ada duit, yang tak ada 1 sen pun. Kalau kita berat lagi lah, muflis tu dah lah tak ada duit, menanggung hutang pula, kita panggil muflis. Diisyaratkan oleh bank dia tu muflis. Lalu Nabi SAW bersabda, sebenarnya orang yang muflis dari kalangan umatku. Ini peringatan Rasulullah. Nabi kata orang yang muflis di kalangan umatku ialah seseorang yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala sembahyang, pahala solat, pahala puasa dan pahala zakat. Benda-benda wajib dia buat semua ni. Tetapi dahulunya sewaktu di dunia, ia pernah mencaci maki si fulan, menghina si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan pernah memukul si fulan. Contoh-contoh apa yang dibuat ketika hidup dulu. Maka akan diberikan kepada orang yang tak aniaya itu daripada pahala kebaikan orang tadi, sehingga apabila telah habis pahalanya, sedangkan beban dosa penganiayaannya belum lagi selesai, belum dapat dibayar semua, maka akan diambil daripada kesalahan orang yang tak aniaya itu
lalu dibebankan kepada orang tersebut, maka selanjutnya orang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim, na'udzubillahi min zalik. Jadi kita faham apakah maksud golongan yang muflis. Nabi kata iaitu orang yang dibangkitkan di akhirat kelak, yang bawa banyak pahala, salat, puasa, zakat. Kita nak puasa tak lama lagi ni kan. Tetapi sebab dia pernah memaki hamun, pernah menghina, pernah mencaci, pernah ambil harta orang. Ikutlah harta orang ni tak semestinya pencuri saja. Zaman sekarang macam-macam cara ambil harta orang. Sama ada orang yang kecil, yang rendah, contoh pekerja ke, majikan tak bayar gaji yang setimpal. Dia tidak berlaku adil dengan orang bawahnya, contoh. Dia kerah keringat, dia begini-begini, sampai masa 2-3 bulan tak bayar gaji. Bila pekerja minta-minta, dia pecat. Ramai berlaku hari ni macam ni. Dia aniaya. Itu dikira merampas harta orang. Pergi peringkat yang lebih tinggi, benda ni secara umumnya kita faham. Ada orang yang berhak sepatutnya dapat bantuan, tak dapat bantuan, contohlah. Ada orang yang sepatutnya berhak dapat bantuan buat rumah, contoh kan. Orang yang tak berhak pula dapat. Bukannya orang susah, bukan orang miskin, mungkin ada unsur-unsur tidak ada amanah, maka didapati oleh orang lain. Bahaya ni. Sebab itu kadang-kadang kita tak sedar dalam masyarakat kita perkara ni memang berleluasa. Belum lagi pergi kepada yang tinggi-tinggi dan sebagainya. Jadi kalau dalam rumah tangga yang kecil pula, kadang-kadang suami yang paksa ambil harta isteri. Ambil cara paksa. Isteri ni takut suami kena bully, kena dera, kena macam-macam. Apa yang ada pada isteri semua suami ambil. Yang suami punya isteri boleh ambil tak? Boleh. Macam tu ya. Maksudnya beg duit suami tu isteri punya juga. Kalau beg duit isteri, isteri je punya. Oh macam tu. Beg duit suami sama-sama punya. Beg duit isteri, isteri punya. Agak-agak bahagia tak ni rumah tangga macam ni? Bolehlah Ustazah, tapi mungkin sakinah tak tenang lah, kurang tenang. Orang perempuan tenang lah kalau guna prinsip ni. Tapi bagi sebuah rumah tangga, bila susah sama susah, senang sama senang. Betul kan? Tapi suami memang tak dibenarkan ambil secara paksa. Isteri nak bagi, itu sedekah, 2 sedekah bagi seorang isteri. Sedekah jariah, sedekah qarabah. Tahu suami susah, suami menanggung hutang. Suami apa-apa tak boleh bagi nafkah, tak apalah bang, saya keluarkan simpanan saya. Tak apalah bang, saya jual barang kemas. Sekarang awak susah. Siapa orang yang kita patut tolong? Orang yang terdekat. Iaitu suami lah paling dekat kalau orang yang ada suami kan. Kalau tak ada suami, mak ayah tak ada adik-beradik. Itulah orang yang paling dekat dengan kita yang patut kita bantu, Masya Allah. Jadi cuba kita tengok keterangan. Kita hendaklah berhati-hati dan berwaspada dari apa sahaja jenis dosa dan kesalahan. Kita hendaklah sentiasa meminta ampun kepada Allah Ta'ala dan hendaklah meminta maaf kepada orang yang tak aniaya dari perbuatan kita. Kita hendaklah meminta halal daripadanya ketika kita masih di dunia ini. Walaupun terkadang kita terpaksa merendahkan diri dan terpaksa menyusun 10 jari untuk meminta maaf dari orang yang berkenaan. Biarlah kita dipandang rendah atau hina di dunia, asalkan kita terlepas dari bebebanan dosa dan hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti, kita hendaklah bersedia menembus dosa dan kesalahan, walaupun dengan merendahkan diri dengan harta benda yang ada. Kerana kita takut jadi terlambat sehingga tiba saat kematian atau kematian orang yang tak aniaya dari perbuatan kita, maka terpaksalah kita berhadapan dengan orang yang berkenaan di Mahkamah Agung Rabbul Jalil, iaitu di padang mahsyar nanti. Di kala itu tiada seorang juga pun yang mahu menerima harta benda sebagai tebusan dosa. Yang mereka mahukan hanyalah bayaran dalam bentuk pahala ibadah yang telah kita lakukan di dunia dahulu, yang mana kita pada waktu itu sangat berhajat kepada pahala amalan tersebut. Baiklah kalau pahala yang ada mencukupi, kalau tidak cukup maka terpaksa kita menanggung bebanan dosa mereka ke atas bahu kita yang akan menjerumuskan kita ke dalam lubang api neraka. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya di akhirat kelak ada golongan yang bila dah banyak dah pahala dia, tiba-tiba ramai yang menuntut.
kita akan dihadapkan di khalayak ramai kan. Allah akan buka peluang kepada siapa nak menuntut. Agak-agak kita kalau perempuan, siapa yang boleh tuntut ke atas kita? Suami kita boleh tuntut. Ya Allah, isteriku tak menjalankan tanggungjawabnya. Isteriku tak menjaga amanahnya. Isteriku tak didik anak dengan baik-baik. Sebab tugas mendidik anak-anak di rumah adalah tugas isteri. Suami lebih besar kepada jaga mencari nafkah. Tapi bila isteri keluar juga cari nafkah, maka tugas mendidik tu jadi bersama-sama lah. Sebab beban tugas asalnya suami cari nafkah dikongsi dengan beban tugas isteri, sama-sama cari nafkah, cari keperluan untuk keluarga. Jadi kalau isteri sanggup dan suami bersetuju, isteri sanggup ni keluar bekerja untuk sama-sama memenuhi keperluan keluarga, maka saat itu suami pun kena sanggup mentarbiah, mendidik anak sama-sama. Mana adil kalau isteri dah penat, balik pun uruskan rumah tangga, anak pun dia jadi tanggungjawab, sedangkan sama-sama penat bila di luar rumah. Faham ya? Tapi hakikat sebenarnya kalau kita tengok pandangan ulama, tarbiyah ataupun madrasah, sekolah pertama anak-anak adalah rumah, dan guru pertama anak-anak adalah ibu. Sebab ibulah yang masa paling banyak dengan anak. Daripada dia start lahir, Allah bagi melekat anak tu dengan ibu. Betul tak? Dan sumber rezeki anak, sumber makan minum anak dengan ibu. Jadi ibu yang amanah, ibu yang faham masa tu dodoi dengan zikir, dodoi dengan kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, dengan selawat dan sebagainya. Kemudian anak tu pula sepatutnya lah kita ibu-ibu kan banyak masa dengan anak, besarkan dia, didik apa. Tapi hari ni keadaan berubah. Umur 2 bulan hantar kepada pengasuh, betul kan? Sebab itu tanggungjawab ibu bapa cari pengasuh yang boleh menyambung nak didik anak ni. Sebab cuba kita bayangkan, daripada pukul 8 sampai pukul 5, waktu dia dengan pengasuh, betul tak? Bila waktu dengan pengasuh, bila petang kita dah penat, masa tu dah singkat. Lepas maghrib sekejap, lepas tu tidur. Sangat sikit masa kita dengan anak-anak. Sebab itu ada setengah kawan-kawan saya, dia cari pengasuh ni, dia buat interview, dia buat iklan dulu, kemudian dia cari, nak dapat tu buat solat hajat dulu. Sebab apa? Nak jaga betul, bukan keselamatan saja. Kalaulah orang yang jaga anak kita tu tak solat, macam mana? Memang kita kata dia kecil, nanti sekolah tadika saya hantarlah, pasti ke saya hantarlah sekolah ni. Tapi pendidikan akidah anak itu bila diasuh, dimasak oleh orang tak solat, macam mana? Orang yang tak solat, adakah dia nak ringan lidah dia untuk berzikir? Jadi adalah sahabat-sahabat saya, orang yang nak cari pengasuh anak, soalannya dia nak pas 8 jam tu, bukan saja jaga, tapi untuk dididik kepada orang lain, kena cari betul-betul. Buat solat hajat, minta dengan Allah dipermudahkan. Ya Allah, Ya Fattah, bukakanlah jalan-jalan untuk aku jumpa orang yang tepat jaga anak ni. Besar tanggungjawab ni. Kemudian dia kata bila dia cari, dia buat elan sikit-sikit, ramailah yang nak ni. Sekarang ni kalau buat elan macam tu, ramai yang nak. Lepas tu dia pula tawarkan tinggi, sebab dia kata tak apalah, jumlah tu pun belum tentu lagi memadai. Jadi ramailah orang tawarkan. Jadi bila dia pergi tengok, dia tengok pergi ke rumah, bukan orang tu datang kat dia. Dia pergi nak tengok suasana rumah. Bila tengok ada yang merokok, tolak. Betul tak? Lepas tu bila tengok suasana rumah bercampur lelaki perempuan, ada pakai seluar pendek, tolak. Lepas tu bila pergi tengok kotor, tolak juga. Nak kata jangan sebarangan, memang kena pergi. Masya Allah. Jangan bimbang kalau kita betul-betul nak cari, minta dengan Allah, Allah akan bagi jumpa. Alhamdulillah, subhanallah. Sebab pengalaman saya pun semua anak, 6 orang memang semua hantar pengasuh. Ada juga jumpa pengasuh datang boleh jaga dekat rumah, kita bagi dia motor, dia datang ke rumah. Jadi dia tinggalkan rumah dia, dia duduk kat rumah kita, jaga pagi sampai petang kan. Dan Alhamdulillah setakat ni, memang Allah bagi jumpa pengasuh yang baik, yang boleh jaga, sayang lebih daripada anak sendiri. Hujung minggu je duduk minta dengan kita, boleh tak nak ambil, boleh tak nak ambil. Nak bawa pergi jalan, nak bawa pergi situ, nak bawa pergi kenduri.
Maksudnya, tapi kena minta pertolongan dengan Allah. Itu bukan urusan kita. Allah yang takdirkan kita nak jumpa dengan siapa-siapa. Jadi anak satu ketika nanti boleh tuntut, suami boleh tuntut daripada kita. Anak tuntut. Kat dunia hari ni anak tak tuntut. Anak tuntut apa masa dunia? Kalau anak saya kecil-kecil, mak nak, Umi nak Beyblade. Betul ke sebutan tu? Beyblade. Macam tu lah. Yang gasing, dulu kita gasing kan dia main tu. Lepas dah beli tu dia nak bekas pula. Dia panggil apa? Stadium. Dia panggil stadium. Tak ada anak kecil lain kan. Ni anak lelaki 3 orang kecil-kecil kan. Budak lelaki nak main benda tu lah. Saya kata stadium, nak beli stadium. Ayah dia kata pergi stadium Paroi tu. Lepas tu dia kata tak, nak bekas main tu. Oh perlu ke? Ayah dia ambil kuali. Tapi bila kuali dia jadi melengkung kan. Dia kata tak boleh, nak stadium juga. Tadi tu yang dia cari stadium tu harga RM15 je rupanya stadium tu. Plastik tu kan. Saya nampak elok gak ada stadium tu. Sebab apa? Dia tak adalah main merata-rata, dia main setempat dekat situ kan. Lepas tu memang kena kawal, kena tengok sebab boleh luka tangan kan. Sebab anak kami ni tak tengok TV sangat. Mainan tak apalah, biarlah dia nak main. Sebelum ni kalau ajak pergi masjid, susah juga dia orang nak dengar kuliah apa semua. Tapi rupanya sekarang ni, Umi bila nak pergi masjid? Sebab apa? Nanti jumpa kawan-kawan boleh lawan Beyblade dekat masjid. Ini yang 5 tahun, yang darjah 2, kecil lagi kan. Jadi kita layanlah, itu zaman dia. Asalkan dia tak buat benda yang mengaruh kan. Saya kata, oh kawan yang kenal ke tak kenal? Tak kenal, tapi kita boleh main nanti. Lepas tu bila pergi satu masjid tu, saya tengok ramai budak-budak masing-masing bawa Beyblade tu. Duduk berkumpul ramai-ramai main. Jadi dia tak kacau kuliah ceramah dalam tu. Lepas tu bila masuk kereta, yang darjah 2 buat kesimpulan, Umi, Beyblade ni bagus sebab boleh erat silaturahim. Dia cakap, Imran tak kenal pun budak-budak tu, tapi boleh main sama-sama. Boleh hubungkan silaturahim, dia kata. Lepas tu dia siap tanya, malam ni ada lagi tak nak pergi masjid mana? Oh okey. Kalau tak tu kan, tak nak lah ikut Umi, tak nak lah ni. Adalah hikmah dia, tapi kena kontrol lah. Nak cakap pagi ni anak-anak kita menuntut bab dunia. Umi nak beli tu, Umi nak makan ni, Abi nak itu, ini, betul tak? Tapi di akhirat kelak, mereka akan menuntut benda yang mereka tak pernah terfikir nak tuntut di dunia. Sebab ketika itu kita akan dihadapkan di hadapan semua. Orang yang paling dekat dengan kita duduk depan kita lah. Sebab dia orang yang paling banyak nak menuntut. Masa itulah anak akan tuntut yang kita dah bagi bahagian dunia, tapi dia tuntut bahagian akhirat. Sebab sekarang hisab akhirat. Ya Allah, aku nak tuntut daripada ibuku ni. Ibuku ni leka sangat tengok drama. Contoh. Sampai sembahyang lewat, sebab itu saya sembahyang lewat. Saya membesar tengok dia sembahyang lewat. Contoh. Sebab kita adalah ibu yang guru yang pertama. Saya nak tuntut ibuku tak memanggil aku dengan nama yang baik. Ya Allah, ibuku sekian-sekian tak didikku dengan akhlak yang baik. Ibuku tidak mendidikku dengan Al-Quran, dengan solat, dengan menutup aurat. Saya minta maaf. Hari ni ibu bapa ikut sangat trend. Kadang kita tengok kan ibu bapa tu pakai elok, tapi anak pakai ketat, pakai seksi. Sekarang trend anak muda kita pakai tudung, lilit kat leher je. Perasan tak? Saya tengoklah gaya nanti anak-anak muda perempuan kita. Paling ramai fashion tu sekarang, yang pakai lilit kat leher. Kembali zaman dahulu kala. Zaman dulu kan pakai apa? Pakai kita panggil scarf ataupun kita panggil selendang. Kan macam tu, plate. Sekarang balik semula. Kan? Sini. Bahagian ni memang nampak bahagian dada ni. Ada yang letak dia lepaskan satu. Ada yang keliling lepas dua-dua. Pun ada juga, tapi tetap nampak juga bila dia berjalan kiri kanan. Kita pada tahun lepas saya ingat cantik sangat. Datang fashion pakai apa ni, macam bawah, lepas tu pakai apa? Instant shawl. Sebab shawl tu labuh kat sikit. Labuh lah instant shawl tu kan. Keluar macam-macam jenis shawl. Saya kata elok juga shawl tu, labuh juga tutup kiri kanan. Dah datang balik fashion selendang. Belik dekat leher je.
Kat dunia, anak ni tuntut pakai macam ni. Mak nak ikut trend. Kawan-kawan pakai, malulah pakai macam ni, tak ikut trend. Okey, mak bapak ikut sebab sayang kan. Tapi dunia dia tak ukit. Tapi tunggu di akhirat, anak ni akan tuntut daripada ibu ni, daripada ayah ni. Biasa anak dia pujuk ibu, tak payah pujuk ayah. Kalau mak sokong, mak ni, ayah ni tak berani cakap apa, big boss. Alah, budak-budak bang ni, esok dia pakailah ni awak ni, jangan nak bertegas sangat, ni zaman dia. Tiba-tiba keluarkan zaman dia. Ini zaman dia, bagilah gini, saya tahulah anak saya gini. Ayah kadang kalah sebab yang turun kedai beli tudung mak dengan anak tu. Anak ni esok di padang mahsyar, ya Allah, aku menuntut ibuku tak didik aku dengan pakaian yang betul. Sebab itu wallahu alam, kita tengok hadis ni kita rasa orang yang jauh, padahal kita sendiri sekarang kita kena fikir. Anak boleh tuntut. Seterusnya siapa boleh tuntut daripada kita? Adik-beradik. Kalau kita ada adik-beradik yang susah, dalam keadaan kita ada duit, kita mampu untuk bantu, tapi sebab kita katalah hidup masing-masing, dia pun ada suami, saya dulu pun susah juga kan, sekarang ni pandai-pandailah dia, esok senanglah tu. Yang kedua, kadang adik-beradik tak nak tolong sama adik-beradik, ada kenangan pahit. Masa kecil dulu, dia lah dimanjakan. Saya semua buat kerja, rasalah bila dia besar. Contoh, ada kadang dendam, iri hati, apa semua adik-beradik, menghalang untuk bantu adik-beradik. Adik-beradik boleh tuntut, maksudnya tanggungjawab sama adik-beradik kalau ada yang fakir miskin, betul kan? Kemudian ibu bapa boleh tuntut daripada kita. Kemudian siapa lagi, jiran-jiran boleh tuntut daripada kita. Hari ni tak ada jiran nak ketuk rumah. Assalamualaikum, ya ada apa, saya nak menuntut sesuatu, hak saya sebagai jiran. Tak ada. Hidup sekarang takut nak bercakap, walaupun kecil hati dengan jiran, betul tak? Walaupun tak puas hati dengan jiran tu, walaupun jiran tu menyakiti kita dengan apa, dengan pokok bunga banyak-banyak sampai selekoh pun cecalah kereta, contohlah. Walaupun kita kecil hati dengan kucing dia tu mari berak kat rumah kita, tapi tak sampai hati. Walaupun jiran tu kecil hati dengan kita sebab apa? Sebab apa lagi? Anak buat bising main motor kerang-kerang. Nak kata dekat dunia, kerik-kerik je belaka, kerik-kerik tengok. Maksudnya nak tegur, nak tuntut, semua itu hak jiran tu. Apabila jiran sakit, haknya untuk diziarahi. Kadang kita dengar jiran sakit kan, kita nanti-nanti tahu-tahu meninggal, sampai pula kita. Meninggal sampai, kita pun cakap, ya Allah tak sempat nak ziarah, dengar dia sakit tu. Ingat tak adalah teruk sangat, tak tahulah sampai tahap ni, macam tu layak kita. Nak sebutnya di dunia, kita memang saling tak menuntut, masing-masing buat hal masing-masing. Kadang kita tak fikir. Sebab itu pentingnya bila ada kuliah, ada ceramah, untuk kita muhasabah sebenarnya. Jiran di akhirat kelak, mungkin bila Allah buka orang ni dekat pada mahsyar, kita akan cari sedaya upaya apa yang kita boleh tuntut. Sebab apa? Nak cari pahala dapat daripada orang ni, dapat orang ni boleh tuntut apa ni, sampai mungkin nak tuntut. Na'udzubillah, kalau kita tak muhasabah di dunia, takut jadi mufli di akhirat kelak. Jadi kadang tu, sebab itu kan Islam ni sangat indah. Ada bulan Ramadan yang kita berjumpa dengan jiran-jiran yang selama ni tak jumpa, muncul kan. Tapi saya nak sebut juga benda ni. Kita nak masuk bulan Ramadan, nanti bulan Ramadan, tolong jangan amalkan peli-peli ni, ayat-ayat peli-peli ni. Bulan puasa baru nampak. Bulan puasa baru nak pakai tudung. Kalau tak bulan puasa tak pakailah ni ya. Jangan peli-peli macam tu. Contoh peli apa lagi lah. Kalau tak ada moreh ni, tak muncul ni. Ada datang sebab apa? Dia survey dulu tu, moreh mana paling sedap. Kan? Dia pergi beberapa masjid, moreh paling sedap masjid ni. Lepas tu dia survey juga, satu minggu tu buka puasa kat mana paling sedap. Dia pergi sini, pergi sini, pergi sini. Kadang tu ada yang pesen, sebelum buka puasa tu dia turun tengok, bang, tak berapa sedap di masjid sana lah. Macam tu. Tak apalah, itu hak dia kan. Jangan kita ni bersangka-sangka. Apapun lah, kalau kita sebut bulan Ramadan nanti, bulan Ramadan baru muncul baca Quran. Lepas tu dia pula baca tegagap, contoh kan. Tegagap. Setahun ni baca tak? Ke tunggu Ramadan baru baca?
Sebab ada orang buat aduan ni, ustazah macam mana saya ketua tadarus, orang yang datang tu tahun lepas baca merangkak, datang ni merangkak lagi macam tak baca lah. Sedap cakap kat orang kan. Setengah orang tu memang macam tu. Dia dah cuba macam mana lidah dia tu memang dah korek. Maksudnya dah keras dah lidah dia. Lepas tu mata dia pun baru belajar umur 50-60, jadi tak boleh nak lancar sangat. Allahu Akbar. Jadi nak sebutnya bulan Ramadan nanti jaga adab, jaga akhlak. Sebab kadang kita rasa kita ni orang bagus, selama ni kita orang masjid, tiba-tiba jumpa orang tak biasa datang masjid. Allah sedang uji kita. Yang kita pergi masjid selama ni boleh jaga tak lidah kita, boleh jaga tak akhlak kita. Tiba-tiba kita pilih orang baru berjinak nak datang masjid. Kadang tu kita tengok artis pun sama kan, bulan Ramadan pakai tudung. Kita pun janganlah nak cakap harap Ramadan ni bukan sembah Allah, ni sembah Ramadan ni. Ada orang buat ayat macam tu kan. Sebab apa? Kalau dia sembah Allah, dia akan pakai tudung, habis Ramadan nanti pun pakai. Ini pakai musim Ramadan je. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, jangan kamu meremehkan sesuatu pun kebaikan yang dilakukan seorang hamba, sebab setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Yang kedua, Nabi kata, jangan kamu meremehkan kebaikan yang dilakukan seorang manusia, walaupun sekadar dengan berwajah yang manis. Nak kata senyum tu nampak remeh ke? Bagi kita biasa je senyum. Senyum, jumpa senyum. Orang tanya, oh Siti mana? Siti penyenyum tu. Suka sangat senyum. Siti senyum. Kita rasa biasa, tapi rupanya dia menghimpun pahala senyum seumur hidup dia banyak. Sebab apa? Nabi kata itu pun sebagai satu sedekah. Dalam bab kitab akhlak Nabi SAW, berwajah manis iaitu senyuman itu satu sedekah. Jadi ada orang dikata, ustazah saya ni duit tak ada, orang susah, orang miskin, macam mana nak dapat pahala? Bulan Ramadan ni banyak-banyak. Kita kata yang pertama, banyakkan senyum kepada siapa yang kita jumpa. Tapi tengoklah pula, jangan sampai timbul fitnah. Senyum pula kat suami orang kan. Senyum pula dekat imam. Imam tu Al-Fatihah pun dah gagap. Kamai senyum meleweh kat imam tu. Kuliah tu tak jumpa jalan keluar. Dia ulang. Lepas tu yang kedua, Nabi kata ifsyus salam. Nabi kata dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya ni macam mengah sikit. Nampak tak mengah? Nampak mengah. Cuba kontrol tu tak mengah tu. Maksudnya ini dah bulan 5 kan, dah masuk 6 bulan, dah memang rasa lain dah, rasa mengah dah tu. Malah tadi forum pun tak keluar suara. Saya kata tukarlah dengan moderator, saya jadi moderator. Ustaz tu tak nak. Sebab saya rasa dah tak boleh nak keluarkan sangat dah suara. Tapi Allah buat cantik sebab nak masuk Ramadan. Ramadan kurang sikit ceramah. Adalah 1-2 tu, tak adalah kerap sangat. Maksudnya kudrat ni sampailah baby dah membesar tu, nafas kita pun dah singkat. Saya ingat orang tak perasan ni mengah ya. Okey, bukan berlari, tak ada berlari apa. Nabi kata, mahukah kamu aku ajarkan satu amalan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Lalu para sahabat kata, ya Rasulullah, ajarkanlah kami. Rasul kata, ifsyus salam, sebarkanlah salam. Jadi saya nak buka pemikiran kita bulan Ramadan nanti. Jangan kita fikir nak dapat pahala puasa, baca Quran, solat tarawih, solat sunat itu saja. Banyak sangat hadis Nabi SAW, bahkan Nabi sebut orang yang paling rapat denganku di hari kiamat kelak, duduk dekat dengan Nabi daripada mahsyar, orang yang paling baik akhlaknya. Ada orang dia bercita-cita bulan Ramadan, cita-cita saya nak jadi orang yang berakhlak di bulan Ramadan. Jadi dia mengumpul pahala jadi orang yang berakhlak. Dia kata cuba tak nak marah siapa, tak nak marah suami tak nak marah isteri. Cuba kan, niat. Tak nak marah anak, nak cuba berlembut, nak rendahkan suara. Tulis tu apa target bulan Ramadan. Nak jadi ibu yang lembut, isteri yang solehah. Bukan target ibadah-ibadah. Ya betul, ibadah tu kita kena kejar. Tapi nak sebutnya ibadah yang banyak-banyak ni tujuan apa? Nak betulkan hati, bersihkan hati. Hati yang baik, hati yang bersih, dia keluar macam mana akhlak yang baik.
Kalau sembahyang tarawih banyak, solat sunat banyak, baca Quran banyak, zikir banyak, kemudian mulut tak ada akhlak, maki hamun, mengumpat kata-kata, Nabi sebut apa? Allah tidak memandang orang yang meninggalkan makan dan minum, yakni berpuasa, tapi tidak meninggalkan kata-kata yang keji. Kata yang keji bukan tinggal maki hamun je, bebel kalau pedas memang itu termasuk keji. Kadang sedap-sedap je kan, kadang kita lah bebel contoh. Nak cakap orang lain tu muhasabah diri sendiri kan. Ni kenapa bilik ni tak kemas ni, pemalas betul. Contoh, perkataan pemalas tu sakit sebenarnya dengar. Pemalas ni maksudnya kita bagi satu label, dia ni pemalas. Kalau kita marah sedangkan semalam dia perajin, bukan hari-hari pemalas. Betul tak? Masa dia rajin ada waktu dia rajin. Bila sebut pemalas, bila sebut pengotor, bila sebut penangguh, bila sebut apa lagi? Semua purple tu menunjukkan soalannya itu adalah yang paling dominan dengan dia. Walaupun tak maki hamut, tapi orang kecil hati itu kata-kata yang keji. Betul kan? Dan kita harap insya-Allah bulan Ramadan ni kurangkanlah baca-baca benda gosip-gosip. Gosip apalah, pasal PU ke, pasal ustaz tu ke, pasal ustaz ni ke. Perasan tak kalau gosip tentang orang agama, gosip tu dia jadi dahsyat. Maksudnya kalau orang agama dibuka aib, sedangkan ramai lagi orang agama yang baik-baik. Tapi sebab berapa orang agama yang diuji oleh Allah, kita anggap dia sedang diuji oleh Allah. Saya kalau tengok saya kata, ya Allah kesiannya, besarnya ujian dia. Janganlah kita pula nak menambah-nambah komen, nak viralkan, nak share-share pula. Kan dia tu ada bahagian dia lah tu, adalah sebab Allah uji dia macam tu. Kita pula jumpa lah ni, dah baca belum cerita PU tu? Jumpa sama-sama kita. Kita ni ada apa-apa urusan tak dengan dia? Tak ada. Kita kenal tak dia? Tak ada. Kita ada kaitan apa-apa? Tak ada. Dah kita cakap tu rasa sedap hati, puas hati lah jumpa sama-sama boleh cakap pasal dia gini-gini. Agak-agak tergolong tak dalam hadis ni, takut jadi orang muflis ni. Sebab saya tengok yang keluar maki hamun ramai orang perempuan. Maki hamun bukan biasa-biasa, segala jenis binatang keluar duk maki. Maki hamun ayat-ayat dahsyat. Saya kata, ya Allah dahsyatnya akhlak manusia hari ni. Allah uji dia, Allah uji kita. Mampu tak kita jaga lidah kita daripada mengeluarkan perkataan yang keji? Walaupun kita kata memang layak dimaki, kita cakap contoh. Siapa kita nak hukum, dia pun hamba Allah. Dan siapa kita, kita pun tak sempurna, hanya Allah tutup aib kita. Tapi tiba-tiba Allah buka aib dia, ujian bagi dia dan ujian bagi kita semua. Kalau nak cerita pengalaman saya, kerja dulu unding cara kes lafaz cerai ni, waktu isi mengandung banyak, bukan sikit, tapi bukan artis, bukan orang dikenali. Faham ya? Jadi begitulah hakikatnya. Sebenarnya apa yang berlaku sekeliling, kita jangan tengok orang tu yang teruk, orang yang tu yang diuji. Kita sedang diuji. Adakah kita nak ambil saham sama? Ataupun kita ambil tindakan yang Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, beriman bahawasanya semua apa yang kita cakap, apa yang kita tulis, apa yang kita kata akan dihisap. Itu maksudnya beriman hari kiamat ni. Bukan beriman percaya kiamat akan berlaku, bukan itu saja. Percaya akan adanya hari hisap, semua akan dicakap. Nabi dicatat, Nabi kata, orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia akan jadi apa? Falyakul khairah, akan cakap yang baik-baik je. Kalau yang tak baik, dia Nabi kata auliyasmud, ataupun dia diam. Kalaupun benda tu layak dicakap macam tu, tapi benda tu tak elok, Nabi kata diam. Nak diam zaman sekarang bukan senang. Betul kan? Nak diam zaman sekarang bukan senang. Kadang tak pasal-pasal suami jadi mangsa, dia pula kena marah. Awak ni samalah orang lelaki semua. Awak jangan nak buat macam tu. Gini-gini. Apa pula saya tengok drama Nur, suami kena marah juga. Contoh kan? Tengok tu. Jangan nak mudah percaya dengan orang perempuan lain. Tengok tu Ustaz Adam tu. Ustaz Adam pun macam tu pun boleh tergoda. Contohlah boleh terpedaya. Awak jangan ni. Tiba dia ceramah dengan suami pula kan. Tengok ke drama ni.
Saya tak tengok satu episod pun tak tengok. 2 minit pun tak tengok. Bukan saya bangga saya tak tengok. Tak dan nak tengok. Kalau saya dan mungkin saya tengok. Sebab kebetulan Allah susun tu tiap malam ada program. Tapi saya tahu cerita, setiap hari tahu perkembangan sebab kami ingat orang update dekat Facebook. Jadi saya kata, oh drama ni tak payah tengok, orang tulis ni dah tahu. Saya tengok apa? Bergaduh sama-sama perempuan ni. Sebab drama bergaduh ni. Nak kata hari ini setiap hari ada je sesuatu yang mana manusia boleh terdedah kepada maki hamun. Tak kenal orang yang dia maki tu. Nak minta maaf tak tahu macam mana. Terdedah kepada buka aib manusia. Apa-apa hari ni orang viralkan. Saya kan kadang tengok kan orang-orang yang bukan orang yang tak ada ilmu. Kadang atas dasar dia kata untuk pengajaran semua orang. Saya memang tak setujulah, tak tahu terpulanglah. Ada orang kata memang kita kena wawakan supaya jadi pengajaran. Tapi kalau libatkan individu, subhanallah, tak sangguplah kita nak share, janganlah. Walaupun tujuan nak ambil pengajaran, biar kita share nak ambil pengajaran yang baik-baik. Tapi tengoklah kalau benda-benda tu melibatkan akidah dan sebagainya, itu cerita lain. Tapi sebab apa kita takut dia? Kita takut kita telah mengwairalkan, kita telah membesarkan aib orang. Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib saudara Islamnya. Maksud aib ni memang benda yang memalukan lah, benda yang dibuat silap, benda memang dibuat salah. Itu namanya aib. Kita tak boleh buat alasan apa pun. Alasan apa? Dah memang betul dia buat. Lagipun gini. Memang padan. Tak ada alasan-alasan tu. Nabi kata siapa yang membuka aib saudara Islamnya, satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup. Minta maaf, siapa yang tutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang membuka, menyebarkan aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya di dunia dan di akhirat, walaupun dia melakukan maksiat tersebut di dalam rumah. Takut kita. Dan ada mafhum daripada hadis Nabi yang lain. Siapa yang tutup aib saudaranya, di akhirat kelak, apabila waktu dia dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan turunkan sutrah. Sutrah ni apa? Macam lansir lah, macam tabir lah. Dia dihisap antara dia dengan Allah saja. Allah tutup aib, lalu Allah berfirman, ini kerana ketika hidup di dunia dulu kamu tutup aib saudara kamu se-Islam. Masya Allah. Jadi tak ada aib. Orang pun tak tahu kita ni banyak aib ni. Saya kalau Allah buka aib, tak ada orang nak panggil ceramah. Geli orang nak panggil. Kalau aib tu berbau busuk, memang busuk. Nak katanya Allah ni tutup kita. Allah tunjuk yang baik-baik saja. Jadi tolonglah, kita takut ya kalau kita hari ni suka viral, suka ni share benda aib manusia. Mungkin kita tak kena, takut anak cucu yang kena. Ingat-ingatlah kita. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, tadi bulan Ramadan, kita dah habis ni satu ni. Tapi masa kita pun tinggal lebih kurang 10 minit. Saya nak baca juga intipati daripada khutbah terakhir Rasulullah di penghujung Sya'ban. Maksudnya macam sekarang lebih kurang, ada berapa hari lagi Ramadan? Hari ni hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Masya Allah. Tinggal 4 hari lagi Ramadan. 4 hari lagi. Ada orang 4 hari sebelum Ramadan meninggal dunia. Almarhum pagi tadi. Ada orang 4 jam sebelum Ramadan. Ada orang 4 minit. Ada orang 4 saat sebelum masuk Ramadan meninggal dunia. Sebab itu kadang tajuk almarhum bawa malam tadi, andai Ramadan ini yang terakhir. Maksudnya Ramadan yang dekat ni yang terakhir. Tajuk tu kan ramai orang guna. Saya pun itu ada ceramah pun tajuk tu juga. Andai ini Ramadan yang terakhir. Tapi rupanya Ramadan yang terakhir untuk almarhum bukan yang ini, tapi yang tahun lepas. Maksudnya di kalangan kita semua saat ini pun belum tentu Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir. Mungkin Ramadan yang tahun lepas yang terakhir. Ada siapa tak boleh jamin dia boleh hidup jumpa sampai Ramadan ni? Tak ada siapa. Tak ada siapa yang berani. Saya insyaAllah Ustazah, saya rasa sihat, tak ada apa-apa. Saya pun dekat rumah je, tak ada keluar accident, rasa tak ada. Rasa okey, saya akan jaga betul-betul. Tak ada, saya tak ada sebab-sebab untuk meninggal dunia. Soalannya macam tu lah kan. Rasa macam tak ada sebab apa-apa, sihat okey ni insyaAllah lah.
Ada tak orang yang rasa macam tu? Tak ada. Kan tanda akhir zaman Nabi sebut, berlakunya kematian mengejut. Maksudnya orang tak ada tanda sehat, okey apa semua boleh je, tiba masa Allah ambil nyawa. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi sebab itu kena tidak boleh berhenti berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Masya-Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kita nak sangat Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, sebab itu bulannya Allah buka semua pintu-pintu doa. Allah buka pintu pengampunan, Allah buka pintu rahmat. Kita pula akhir-akhir ni baru banyak belajar. Kita boleh rasa Ramadan tu saban tahun berbeza. Makin lain, makin lama makin sayang Ramadan. Makin lama makin cinta, makin rindu, makin menusuk kalbu. Kalau saya, sebab Ramadan ni dah jadi satu peristiwa yang bersejarah lah, nostalgia. Sebab apa? Ayah saya meninggal pada 10 Ramadan pada tahun lepas. Jadi makin dekat dengan Ramadan tu, kita ada feel lain, kita ada rasa lain. Sebab baru juga lagi arwah ayah meninggal pada 10 Ramadan pada tahun lepas. Allahu Akbar. Jadi di antara intipati, saya ni tak baca penuh sebab saya ada buat catatan pasal intipati khutbah akhir Rasul dalam bulan Sya'ban. Jadi saya ni sebab masa pun dah tak lama, 5 minit lagi. Sebab kita start tadi tu kan lambat sikit. Tayar kereta suami pancit, pijak besi. Jadi dia tukarlah laju-laju tadi tu kan, berpuluh-puluh tukar, tapi dia kena pergi ke bengkel sebab tayar spare pun tak ada angin. Itu yang hantar tu tadi tu kelam kabut juga. Okey, subhanallah. Kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung Sya'ban menyampaikan khutbah terakhir. Intipatinya bermula begini. Wahai umat Islam, macam itulah wahai para sahabat. Nabi sebut akan datang suatu bulan yang penuh barakah, yang mana bulan itu dikurniakan Lailatul Qadar. Pertama, Nabi sebut pasal Lailatul Qadar. Kita takkan tahu bila Lailatul Qadar. Walaupun ulama sebut ini tanda-tanda yang kemungkinan besar jatuh pada malam ini. Yang paling selamat adalah kita bersedia untuk daripada satu malam Ramadan sampai 30 Ramadan. Maksudnya 30 malam kita kena jaga. Apa yang kita boleh buat persiapan? Pastikan kita bersedekah setiap malam Lailatul Qadar. Ada yang tanya, Ustazah, kalau buat siang dapat tak? Siang pahala puasa. Kita siang, sebab itu hadis Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan menyerah diri, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan segala dosa yang lalu. 50 tahun punya dosa, 40 tahun punya dosa. Dan ulama kata ma di sini maksud termasuk semua jenis dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa lupa, dosa ingat, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa sedar dengan tak sedar. Semua jenis dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi orang yang mendirikan puasa di siang hari. Kita ada dua je, siang malam, betul tak? Tapi bila masuk malam, hadis Nabi yang kedua, man qama Ramadan. Tadi man shoma Ramadan. Jadi ada dua hadis Nabi ni. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan, menyerah diri, akan diampunkan dosa. Sebab itu ibadah siang ada ibadahnya, ibadah malam ada ibadah khusus di bulan Ramadan. Tarawih tak ada siang, tahajud tak ada siang. Dan malam akan dianugerahkan satu malam yang istimewa, iaitu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi antara ibadah yang kita boleh buat, pastikan setiap malam mesti sedekah. Sebab itu orang yang ada plan ni dah bincang dengan suami, bang 300 ni tak boleh sentuh. Apa pun berlaku, kiamat kau. Ayat kita nak cakap bersungguh tu kan. Kita kena pastikan setiap malam kita ada sedekah RM10. Nak sedekah kat siapa malam-malam ni? Kita bagilah malam ni surau. Malam besok kita transfer ke serantau Muslim. Malam lusa kita bagi kat Syariah Care. Lepas tu kita bagi pula ke Aman Palestin. Nampak tak? Kalaulah jatuh satu malam, malam itu jatuhnya Lailatul Qadar, kemudian kita buat sedekah, umpama kita bersedekah lebih daripada 1000 bulan.
Allahu Akbar. Saya nak sebut kalau orang lelaki lagi mudah. Bukan lagi mudah apa. Orang lelaki kita tahu semayang tarawih ini afdalnya memang jumhur ulama mengatakan di masjid. Kerana ada hadis Nabi, barang siapa yang solat isyak berjemaah dan solat subuh berjemaah, dicatat baginya pahala ibadah sepanjang malam. Pahala ibadah sepanjang malam. Sebab itu kita kata, bang awak gilah tarawih, awak gi isyak. Kalau awak ngantuk sangat tarawih dengan saya kat rumah. Tapi isyak awak jangan tinggal. Subuh pula ramai orang, lepas subuh makan kenyang dia tidur lolap. Bang awak gila subuh, awak dah tak kira mulai malam tadi, cakap elok-elok lah. Jom bang kita pergi, saya pun nak juga kurang-kurang isyak kalau saya ngantuk saya balik dulu ya. Ke sebab nak tengok Samarinda. Gelak tu kan. Nanti kita tengok bulan Ramadan keluar drama sedap tu. Yang mana orang nak bekerja balik nak tengok drama. Tak tahu drama apa. Kalau tahun lepas drama Nur. Saya nak pesan tolonglah jangan terpedaya. Walaupun drama tu Islamik, dia telah mengurangkan waktu kita ibadah. Sangat rugi. Macam mana tip Ustazah tak nak tengok, jangan tengok daripada episod pertama. Kalau tengok episod pertama memanglah kita cari hujah lain. Tak apa, saya tengok ni malam ni saya qiyamul lail, tahajud sekali tarawih. Jadi macam tu. Sampai masa semayang tarawih 10 minit, 8 rakaat dia buat 10 minit, laju. Takkan sama semayang tarawih dekat masjid. Masjid ni macam mana nak laju pun tak boleh lawan imam. Jadi masa kita tengah rasa penat apa semua, kita tetap ni ya Allah, pahala tu berganda dicatat. Sebab kita ibadah dalam keadaan sabar, dalam keadaan susah payah. Jadi nak sebutnya pada malam ni ada ibadah khususnya, siang ada ibadah khususnya. Yang ketiga Nabi kata amalan sunnah dapat ganjaran fardu. Apa amalan sunnah? Amalan sunat ataupun amal-amal kebaikan. Jadi janganlah risau. Menyapulah kita dengan suka hati. Ngemahlah rumah. Uruskanlah kain. Kita dapat pahala berganda di bulan Ramadan. Jangan pula bang saya ni sebulan ni kira kain ambil dalam bakul je. Saya dah tulis nama tu. Saya tak nak habis masa dengan lipat kain. Main ambil dalam bakul je kan senang. Anak 5 orang ada 5 bakul tu. Saya pun pernah buat macam tu kan. Bukan sebab bulan Ramadan ada waktu tu kan. Dah asing angkat kain letak dalam bakul masing-masing. Cari hukum masing-masing. Nanti hujung minggu barulah lipat. Amalan fardu digandakan 70 kali ganda. Sekali solat zuhur umpama solat 70 kali solat zuhur. Bulan sabar Nabi kata, Syahrul Ramadan syahrul sab wa sabru thawabuhul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran dan sabar itu adalah syurga. Subhanallah para ibu sekalian, antara suami dengan isteri, ibu dengan ayah, mana lebih diuji sabar dalam rumah tangga? Sebab semua kaum ibu ni cikgu Mizi seorang je lelaki. Jadi menang kita lah. Kan? Ya, sabar, penat pun masak, penat pun sekian, lapar pun ni mungkin suami dah melepek dah atas sofa dan tak larat nak. Orang lelaki kalau dia penat dia tak larat tu dia tak ada, dia rehat lah kan. Orang perempuan tak larat ke penat ke dia gagah agak lah tu, mengangkat pun pergi ke dapur nak masak tu kan. Nak sebutnya subhanallah, mungkin kita tak dapat banyak pahala daripada amal soleh. Baca Quran sikit sebab kerja rumah tak kurang. Itu sikit ini sikit, tapi rupanya kita mengimpun pahala sabar di bulan Ramadan nanti ibu-ibu sekalian. Jadi jangan susah hati. Buat kerja dengan senang hati. Nabi sebut syahrul Ramadan syahrul sab, pahala sabar, kumpul banyak-banyak pahala sabar. Wa sabru sawabuhul jannah, dan sabar itu ganjarannya syurga. Masya-Allah. Nabi dah ni beri makan berbuka, orang beri makan orang yang berbuka puasa. Oh, perempuan lagi dapat. Sebab yang masak orang perempuan. Sediakan makan berbuka, bagi makan orang berbuka. Ada suami, ada anak-anak, masya-Allah. Lepas tu dia puasa sehari, dia dapat pahala hari tu 6 hari. Bukan 6 hari, 6 puasa dia dapat. 6 orang berpuasa sebab anak 4 orang, suami dia termasuk dia 6. Kalaulah orang lelaki nak ambil peluang ni, dia bergaduh dengan bini dia. Saya pula nak masak hari ni, awak bagi. Saya pun nak dapat gak pahala macam tu. Kan? Kita pun okeylah ni, bulan Ramadan ni sama-sama baca hadis tu kan masyhur. Siapa yang makan orang berbuka puasa akan dapat pahala yang sama.
Sebelum Ramadan masing-masing tulis ni, ambil ni. Kita selang sehari ya banyak kita gilir masak. Nama awak, nama saya, nama awak, nama saya. Sampai hari orang sama kat masak. Sebelum tu nama dia je lah ada. Sampai masa orang sama. Allahu Akbar. Tak apalah Allah nak bagi kita pahala kot situ. Tapi nak pergi masjid dah penat dah melepek bang awak pergilah masjid. Tu bahagian dia dapat pahala pergi masjid berjemaah. Kita dah penat melepek, pasal anak-anak kecil pula susah nak bawa, maka afdallah kita di rumah. Kalau tak ada anak, cucu pun tak ada, afdallah di masjid, solat berjemaah. Tak ada fitnah, afdallah pergi masjid, orang perempuan pun. Kemudian Nabi sebut, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Dan sebagai penutupnya nak disebutkan Nabi pesan, maka perbanyakkanlah 4 perkara ni di bulan Ramadan. Yang mana 2 perkara kamu sangat, 2 perkara yang membawa redha Allah kepada kamu. Kalau kamu buat ni mendatangkan redha Allah, Nabi kata. Dan 2 perkara lagi yang kamu sangat perlukan. Nabi kata pertama, perbanyakkan mengucapkan syahadat, iaitu la ilaha illallah. Jadi kita kadang nak baca Quran, duduk depan Quran betul-betul, tak lama kita dapat. Sambil-sambil buat kerja apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi kata perbanyakkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan orang yang banyak mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir kehidupannya boleh ucap kalimah la ilaha illallah, boleh bersyahadat. Kemudian yang kedua, Nabi kata perbanyakkanlah istighfar di bulan Ramadan. Ucap banyak-banyak astagfirullah, astagfirullah. Lepas tu 2 lagi Nabi kata yang kamu sangat perlukan, mintalah syurga Allah. Dan yang keempat, mintalah daripada Allah pembebasan daripada api neraka. Sebab apa disebutkan macam ni? Kita jangan duk minta ya Allah, minta syurga je. Sebab insya-Allah orang mukmin walaupun ada sebesar biji zarah iman, sikit je zarah iman dia akhirnya akan masuk syurga juga, tapi perlu melalui neraka dulu. Tapi kita nak, insya-Allah mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita, adik-adik kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita semuanya, kita masuk syurga tanpa perlu tempuh neraka Allah. Di tiang sirat tu kita akan berjaya meniti sampai akhir masuk ke syurga Allah. Jadi ini peluangnya Allah buka di bulan Ramadan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabul jahannam wa susilatis syayatin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tiba bulan Ramadan akan dibukalah pintu-pintu syurga. Maksudnya Allah nak, dikatakan oleh para ulama daripada mafhum hadis Nabi, setiap malam bulan Ramadan Allah memilih 70,000 di kalangan manusia untuk dimasukkan ke dalam syurga. Mudah-mudahan tahun ini nama kita dicatat oleh Allah sebagai bakal ahli syurga. Dan Allah akan memadam 70,000 manusia daripada dia asalnya daripada neraka untuk dimasukkan ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Saya ucapkan selamat nak sebut semua hari raya. Selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. Selamat melipat gandakan amal ibadah. Selamat memperindahkan akhlak yang mulia. Selamat menjadi ibu dan isteri yang sabar di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap daripada para jemaah sekalian. Uhibbukunna fillah. Saya sayang para jemaah sekalian kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu Mizi, walaupun hari ini cuti pekerja tapi datang juga buat kerja ummah, insya-Allah. Moga sihat dan kuat dan dimurahkan rezeki. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr.